Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Sudut Pandang secara langsung dari studio Awani di Bukit Kewangan, Kuala Lumpur. Pertama sekali saya ingin minta maaf pada seorang penghantar email ni semalam tentang episod semalam. Dia ni peminat kuat Marvel dan dia perasan bahawa saya silap melihat kertas saya. Sebenarnya 500 watak yang ada pada syarikat Marvel itu ya. Dan mungkin ada satu dua filem yang kita sebut itu ataupun watak kita sebut sebenarnya bukan kepunyaan Marvel. Tapi yang penting dalam diskusi semalam itu adalah betapa penyatuan kandungan itu yang perlu kita lihat untuk menjadi satu teras kepada ekonomi berasaskan perkhidmatan di Malaysia. Terus pula masuk pada topik malam ni ada kaitannya, iaitu dalam senarai daya saing dunia World Competitiveness Report ya, kita sudah turun 3 tangga tahun ini dalam penilaian yang dibuat, dan Switzerland adalah yang paling teratas dalam daripada 133 buah ekonomi ataupun negara yang ditinjau. Mereka telah jatuh ke tempat kedua, dan sekali lagi Asia, Singapura telah ataupun Singapura mendapat tempat yang ketiga. Jadi bagaimana kita nak melonjakkan diri supaya bersaing dengan mereka yang berada di paling atas ini dalam pelbagai senarai? Dan satu lagi senarai yang bagi saya agak menyedihkan dan kurang dibicarakan, tetapi saya ingin fokuskan pada malam ini adalah senarai yang melihat syarikat-syarikat yang paling dihormati di dunia, world most respected companies, dan senarai ini mungkin tidak banyak diperkatakan di Malaysia. Oleh itu saya malam ini ingin fokuskan pada perkara ini, kerana apakah rahsia untuk masuk dalam senarai antara syarikat yang paling dihormati di dunia? Kerana semakin banyak kajian terutamanya yang menunjukkan bahawa ada perhubungan secara langsung di antara kelangsungan syarikat mendapatkan kembali pulangan dan perhubungan yang baik dengan pelanggan itu berdasarkan kepercayaan mereka dan persepsi mereka sejauh mana mereka boleh menghormati syarikat, jenama syarikat dan juga perkhidmatan atau pembarangan dikeluarkan oleh syarikat. Oleh itu saya ingin memperkenalkan tamu saya pada malam ini, iaitu Puan Rasila Hamzah. Beliau adalah pengarah urusan RAS Consulting Sdn Bhd. RAS Consulting baru-baru ini telah pun dilantik menjadi satu syarikat penting ya untuk satu organisasi antarabangsa. Saya akan biarkan Puan Rasila bercerita tentang perkara itu. Tetapi yang penting, Reputation Institute ini, mereka lah yang berada di sebalik satu tinjauan ataupun survey yang memungut suara di lebih 29 buah negara di seluruh dunia tentang apakah syarikat-syarikat di dunia ini yang boleh dipercayai. Mungkin 1000 di antaranya yang ditinjau, dan di manakah nama syarikat Malaysia dalam senarai ini, itu saya akan biarkan Puan Rasila sendiri yang menerangkan. Silakan Puan Rasila. Terima kasih Cik Kamarul kena memberi kesempatan kepada saya sebagai mewakili Reputation Institute. Sebelum saya berbincang hal tu, saya nak bagi sedikit latar belakang tentang Reputation Institute. Sebenarnya Reputation Institute adalah sebuah consulting company yang dilahirkan di Amerika Syarikat di New York oleh 2 orang reputable professors. Seorangnya bernama Profesor Charles von Braun. Beliau adalah seorang profesor di New York University Stern School of Business, dan seorang lagi Profesor Kees van Riel. Beliau adalah profesor dari Rotterdam School of Management, University of Erasmus di Belanda. Jadi mereka berdua ni selalu buat research dan yang meliputi reputation, dan research dia remains a research lah. Kalau tidak diketengahkan kepada syarikat-syarikat yang memerlukan advice atau memerlukan consulting work berkenaan dengan reputation. Jadi kedua orang ni bergabung dengan seorang lagi dari consulting side yang bernama Nicholas Strutt, dan mereka bertiga membuat kajian tentang reputation syarikat-syarikat. Pada mulanya mereka bermula pada akhir tahun 1998-99 dan seterusnya sampai sekarang. The research evolve
dari hanya beberapa ratus syarikat, sekarang ni melebihi 1,000 dan meliputi 29 buah negara. Pada tahun ini, tahun 2009, lebih 1,000 company telah di researchkan, dan dari negara Asia yang dapat tempat adalah dari Thailand dan Singapura. Dan Singapura pun hanya 5 buah syarikat yang termasuk ke dalam Global Pulse ini. The research nama dia Global Pulse. Dan yang saya amat suka sebab Singapore Airlines mendapat nombor 10 di antara the total total 1,000 tu. Singapura dapat nombor 10. Dan nombor satunya adalah Ferrero. Semua orang suka kan? Coklat, ya. Ferrero Rocher. Yang keduanya IKEA dan yang ketiganya Johnson & Johnson. Kalau nanti kalau ada masa kita boleh bincang tentang Ferrero. Saya rasa saya tengok kamera itu boleh sampai terus ke televisyen di rumah dan nampak ada yang menganggukkan kepala bila disebutkan 3 je nama teratas itu. Tapi itu masih lagi tidak menjawab soalan di manakah syarikat Malaysia dalam semua ini. Buat masa ini bukan syarikat Malaysia tidak menyerlah. Sebenarnya kemungkinan mereka tidak meninjau lagi sebab mereka belum jumpa lagi lah. Sejak RAS telah diberi penghormatan untuk mewakili Malaysia pada tahun 2010 kita akan masukkan syarikat-syarikat Malaysia. Buat masa ini mereka minta 50 buah syarikat Malaysia untuk mereka tinjau whether they are capable or not to masuk untuk senarai 2010 tahun depan. Yes. Okey. Kita perlu terpaksa bagi rehat yang pertama, tapi apabila kembali, macam mana nak menyedarkan Malaysia tentang peluang untuk mendapatkan kerana kalau kita tahu kriteria yang dinilai itu, maka senang untuk kita menyertai persaingan menduduki carta teratas misalnya. Dan itu satu perkara. Yang keduanya, mendapat penghormatan ataupun dihormati ini adalah satu nilai yang begitu subjektif. Kata orang putihnya intangible. Bagaimana nak mengukur dan memberi kayu ukur pada perkara ini? Mungkin boleh dikongsi rahsia untuk menjadi antara syarikat dihormati di dunia ni. Rahsia kenapa Johnson & Johnson tu yang paling tinggi, Ferrero paling tinggi, dahulunya Google dan sebagainya. Itu kita bincangkan selepas ini. Terima kasih kerana masih lagi menonton Sudut Pandang dan saya masih membicarakan macam manakah ataupun bagaimanakah nak mengetahui rahsia untuk menjadikan syarikat anda misalnya antara syarikat yang paling dihormati di dunia. Ini penting ya kerana Malaysia sekarang hendak meletakkan perkhidmatan sebagai antara sektor utama dalam ekonomi kita, dan yang mendahuluinya bukanlah sektor awam ataupun kerajaan, tapi sektor swasta. Dan jika dalam senarai-senarai dunia kita nak bersaing mendapatkan pelaburan, pasaran dan sebagainya, tapi jika kita tidak tersenarai pun dalam mana-mana senarai yang penting di dunia, dan senarai Global Pulse ini, senarai syarikat yang dihormati most respected companies in the world ini disiarkan oleh Forbes misalnya, dan ini mendapat ikutan ramai. Jadi apakah rahsianya Puan Razila untuk menjadi salah satu syarikat yang tersenarai di tangga teratas? Contohnya, kalau kita lihat senarai 2009, kenapa Ferrero ada di situ, Johnson & Johnson misalnya, IKEA berada di situ? Okey, pertamanya saya nak kongsi berkenaan dengan the factors that they look at, kalau dia nak measure, ada 7 faktor. Satu adalah barangan dan perkhidmatan, product and services. Nombor 2, inovasi. Nombor 3 is workplace. Nombor 4 is governance. Nombor 5, citizenship. Nombor 6, leadership. Dan nombor 7, performance, financial performance. So, ketiga-tiga ini memainkan peranan penting. Dari ketujuh-tujuh faktor ini, ada 23 attributes. Dan soalan-soalan yang ditujukan kepada
kepada 300 orang responden. Kalau kita, for example, kalau di Malaysia kita pilih Petronas, for example, ada 300 peserta akan bercakap tentang Petronas. What do they think of Petronas? Dari segi their admiration, and then the trust towards Petronas, admiration towards Petronas, esteem towards Petronas, and the loyalty towards using Petronas products. This make up the question, and then from there they develop lah. Yang keduanya, bagaimana untuk tersenarai. The company kena profilekan diri mereka lah, kena menyerlahkan diri mereka. For example, macam Maxis, Axiata, Samdabi, Tenaga Nasional, jenama-jenama ini memang telah diketahui ramai sebab 300 syarikat yang akan, 300 orang yang akan yang akan memberi pandangan mereka adalah kepada syarikat-syarikat yang mereka kenal. Sebab kami di RI Malaysia akan memberi 50 buah syarikat the most visible companies yang kami akan dapat dari ADEX report lah selalunya. Yang mereka selalu keluar dalam TV, dalam radio. Jadi these are the 50 companies yang akan, tapi tak semestinya mereka terpilih. Macam Singapura hantar 50, yang terpilih hanya 5. So di Malaysia pun saya tak tahu berapa akan terpilih. Tapi ada juga yang melihatnya sebagai, ada banyak beza di antara persepsi masyarakat di luar dengan apa yang sebenarnya berlaku. Dan saya baca di Reputation Institute, laman sesawang ataupun laman webnya, ada satu artikel ditulis pada 2006 memberikan satu kes di Australia. Ada satu masalah dengan asbestos dan sebagainya, tetapi keputusan kewangan syarikat itu tidak terjejas. Walaupun ada satu kes yang membabitkan reputasi terjejas di situ. Jadi bagaimana kita nak melihat perkara ini, kerana tidak semestinya apa yang dilihat sebagai tidak bagus oleh mungkin sekelompok masyarakat itu boleh menjejaskan prestasi syarikat itu. Contohnya, kalau kita nak lebih besar lagi, kita tengok pada syarikat-syarikat tembakau misalnya, ataupun syarikat rokok, jenama rokok. Walaupun banyak kes dan sebagainya, tetapi dari segi jenama itu masih lagi juga tinggi dan mendapat ingatan orang ramai. Jadi bagaimana syarikat Malaysia nak melihat perkara ini, menggunakan senarai ini sebagai satu lonjakan ke depan, kerana tentunya jika sudah tersenarai dalam senarai ini, maka reputasi itu sukar untuk dipertikaikan lagi. Itu benar. Example tentang tentang isu krisis. Sebuah syarikat oil and gas yang terbesar, agak one of the largest in the world is BP. BP, reputasi mereka adalah sangat-sangat bagus at one time. But as a result of how they dealt with a huge fire in US yang mengakibatkan beratus orang terkorban, dia punya reputation terus ke bawah. Itu has a direct impact tentang dia punya performance. If you notice now, where is BP now in the among oil and gas companies? But on the other hand, kalau to counter that, kalau you have very strong corporate responsibility, walaupun you menghadapi satu dugaan tentang krisis, tapi if you balance it with very good corporate responsibility initiative, that will help to mitigate itu corporate tanggungjawab corporate itu ataupun tanggungjawab sosial itu juga boleh kita bincangkan selepas rehat yang kedua ini. Dan selepas itu saya ingin melihat secara spesifik dalam kajian kes di Malaysia.
banyak kali perbincangan di sudut pandang selalu melihat ke arah perkembangan ekonomi Malaysia, bagaimana nak memastikan pertumbuhan 8% lepas ini berturut-turut jika kita mahu mencapai tahap negara maju 2020 itu. Salah satu mekanisme yang mungkin menjadi penyelesaian terdekat dan jangka masa sederhana adalah syarikat berkaitan kerajaan ataupun GLCs, Government Linked Companies, kerana selepas krisis subprima, pasaran bebas sepenuhnya yang hanya didahului oleh pemain-pemain ataupun aktor-aktor swasta itu tidak lagi dipercayai sepenuhnya. Pasaran kewangan telah membuktikan perkara itu, kerana dengan campur tangan minima oleh pihak awam, mereka melakukan hampir sesuka hati. Tapi nak balik kepada zaman yang kerajaan sahaja mendahului juga, itu tidak dilihat sebagai contemporary dan sesuai untuk kurun ke-21. Jadi buat masa ini, satu penyelesaian yang terdekat adalah sistem hybrid ataupun campuran keduanya, dan itulah yang dilihat ada pada GLC misalnya, dan Reputation Institute tentu dengan memberikan khidmat nasihat misalnya, tentunya melihat ke arah ini, dan bagaimana RI ataupun Reputation Institute boleh membantu syarikat berkaitan kerajaan Malaysia ini contohnya untuk masuk dalam senarai ini, mungkin menang lagi daripada IKEA misalnya, kerana IKEA mungkin satu idea yang sudah lama, tapi kita ada banyak GLC dengan idea-idea dan nafas baru daripada Timur misalnya. Itu kita bincangkan selepas ini. Anda masih menonton Sudut Pandang. Apakah rahsia untuk memastikan syarikat anda ataupun syarikat yang anda sukai berada dalam senarai antara syarikat paling dihormati di dunia seperti juga Ferrero, seperti juga Johnson & Johnson dan IKEA contohnya. 3 syarikat yang menduduki senarai 3 teratas pada 2009. Dan Wakil Reputation Institute yang bertanggungjawab melakukan kajian seperti ini ada di sini. Bagaimana kalau dalam kajian kes GLC misalnya, apakah pandangan Puan Rasila tentang perkara ini? Kerana tentunya ini satu bidang yang dilihat oleh Reputation Institute, dan ini satu peluang perniagaan tetapi juga satu tanggungjawab sebenarnya, kerana kalau Malaysia nak bergerak ke depan, GLC kita perlu berada di depan juga. Kita semua tahu GLC, I believe in Malaysia ada lebih berapa? 50 buah syarikat. Saya pernah tak terkira banyak saya rasa. Yeah. And yang I kenal quite closely with, that I've worked, kalau saya bekerjasama, adalah syarikat Plus dan syarikat MRCB. Kedua-dua buah syarikat ini, walaupun macam Encik Kamarul kata, they are in the old economy, for example Plus, but satu yang menyerlah tentang syarikat Plus adalah tentang tanggungjawab sosial mereka. Sekarang ni kan kita dengar bahawa setengah tentang maid ni, kita nak encourage more women to be in the workforce. Tapi because issue of pembayaran maid ni akan jadi terlalu tinggi, so mostly mothers tak boleh, cannot afford untuk jadi pekerja sepenuh masa. Jadi dia rather is cheaper kalau dia hanya menjadi suri rumah. Tetapi 50% of the population are women who should be in the workforce to help to to increase the productivity of Malaysia. Jadi bagaimana untuk menarik pekerja-pekerja wanita untuk bekerja? So salah satunya adalah dengan mengadakan crash atau tempat mengasuh anak-anak mereka yang mereka rasa puas hati, dan banyak syarikat yang telah invest in this sector. For example, Plus, saya tahu sebab mereka dedicate quite substantial amount untuk mengadakan tempat untuk anak-anak pekerja untuk bagaimana nak melihat perkara ini juga kalau dilihat daripada aspek yang mungkin sedikit berbeza. Contohnya orang melihat tanggungjawab korporat ataupun tanggungjawab sosial korporat itu biasanya bila bulan puasa bagi makan anak yatim misalnya, ataupun bila hari raya buat jamuan hari raya, itu bagus. Tetapi juga mungkin generasi muda ni mereka lebih menuntut banyak perkara. Mereka juga melihat pada perubahan iklim dunia. Mereka juga melihat pada
kepada penggunaan tenaga contohnya, dan bagaimana nak menjaga alam sekitar untuk generasi masa depan misalnya. Dan dalam konteks ini, tidakkah nilai-nilai seperti yang disebutkan tadi, termasuklah juga yang 7 aspek tadi, perlu dilihat berada dalam kata orang betulnya DNA yang ada di dalam ciri syarikat itu sendiri, sama ada dalam perkhidmatan maupun dalam barangan. Dan ini perlu diwakili terutamanya oleh kepimpinan tertinggi seperti ketua pegawai eksekutif, pengarah urusan misalnya. Kerana jika tanggungjawab sosial, tanggungjawab korporat ini kerap didahului dan diletakkan kuasanya hanya dalam corporate affairs misalnya, ataupun pentadbiran korporat, perhubungan awam, maka ia dalam perjalanan seharian syarikat itu tidak akan diberi kepentingan utama. Bagaimana dengan orang yang melihatnya dalam aspek itu? Saya amat setuju dengan your pandangan tentang tanggungjawab korporat atau tanggungjawab sosial korporat sepatutnya menjadi part of the companies like you say DNA, atau dia punya business objectives. This is part and parcel already. Sebab syarikat-syarikat lain seperti Ferrero, IKEA dan Johnson Johnson, tanggungjawab ini adalah macam everyday life. It's part of their business. Adakah kerana ia sukar dinilai? Kalau dilihat pada kunci kira-kira, dilihat pada akaun untung rugi misalnya, tidak boleh dinilaikan nilai hormat ini oleh masyarakat maupun pelanggan dan sebagainya, tidak boleh dinilaikan dalam bentuk angka, maka ia tidak diwakili dalam EBITDA ataupun sebagainya, maka itu tidak mendapat perhatian sewajarnya. Yes and no. Sebab if you have done research mengenai corporate social responsibility, syarikat-syarikat tersenarai akan dilihat as very attractive kalau dia mengadakan CR as part of their DNA. They look differently sebab dalam in the world there's about 5 trillion fund companies are looking at companies yang ada corporate responsibility as part of their Saya DNA. terpaksa panggil Puan Rosila kembali di hari yang lain kerana itu sajalah masa yang ada. Mungkin menarik untuk melihat bagaimana syarikat-syarikat gergasi petroleum misalnya mengatakan bahawa mereka juga ada tanggungjawab sosial terhadap alam sekitar. Kerana ia mungkin dilihat oleh generasi yang muda yang lebih vokal ini sebagai bertentangan contohnya. Tapi itulah yang ingin kita perhatikan, dan hantarkan pandangan anda sendiri pada sudut pandang astro.com.my. Malah ada bidang seperti IPTA yang ingin dilihat oleh Reputation Institute. Begitu juga ada satu cerita menarik daripada Perlis, pergi ke blog ataupun penulisan yang ada di RAS Consulting, boleh lihat sendiri Satu Malaysia, pandangan persepsinya di situ. Sekian, terima kasih kerana menonton Sudut Pandang. Selamat bersahur dan jumpa lagi malam esok.